Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kes jenayah kita kali ni pun rare juga. Macam mana tak rarenya kalau ada seorang ibu kandung yang sanggup bunuh anak kandung dia sendiri semata-mata sebab dia cemburu dengan hubungan anak dia dan juga suami baru dia. Oh, no. Korang rasa tak ke mind blowingnya tu? Orang Kelantan cakap, sudah, pecah kepala. Yep, bagi saya memang pala ngatilah. Sebab saya memang tak pernah pun terfikir ada ibu kandung yang sanggup bunuh anak dia sebabkan cemburu. So dah sedia, jom kita ke kes kali ni. Okey, nama penuh mangsa kita kali ni adalah Latanya Janelle Carwell ataupun dia lebih dikenali sebagai Jarnell. Janelle ni, dia seorang pelajar yang cemerlang yang ada masa depan yang sangat cerah. Dia bersekolah di sekolah menengah TW Jose Comprehensive dan dia dapat banyak sangat anugerah kecemerlangan dekat sekolah tu. Malah dia sendiri bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Rasanya tak ramai orang yang bercita-cita untuk jadi seorang doktor kalau dia tahu level pendidikan dia, tahap pembelajaran dia masa tu setakat mana je kan. Jadi orang yang bercita-cita jadi doktor ni pada belasan tahun, biasanya orang tu akan ada tahap akademik yang sangat tinggi. Ya, dia sendiri pun tak terlepas juga. Dia memang sangat cemerlang dalam akademik dan mungkin kalau kes ni tak jadi, dia dah jadi seorang doktor sekarang ni. Cuma sayangnya pada masa tu dia hidup dalam keluarga yang sangat tak tahu nak cakap macam mana, tapi boleh dikatakan macam agak krik-krik lah. Okey, pada masa tu dia hidup dengan mak dia yang namanya Tanya Tripp, ayah tiri dia yang namanya Leon Tripp dan juga seorang lagi adik perempuan dia. Jadi mereka pada masa tu, diorang tinggal dekat Richmond County yang ada di Augusta, Georgia. Pada malam 17 April 2017, hari tu sebenarnya adalah hari jadi dia yang ke-16 tahun. Dah cukup umur dia 16 tahun tadi, kebetulan pula hari tu adalah hari Ahad. So pada malam tu sebenarnya diorang sambut hari jadi dia. So diorang ajak kawan-kawan, ajak jiran-jiran yang dekat-dekat ni Lepas tu sudah mara sikit. Katanya dia orang berparti lah pada masa tu sampai lewat malam. Cuma pada malam tu mak dia ni masuk tidur awal sebab katanya dia penat. Jadi dia masuk bilik, dia tidur awal, rehat awal kan. Dan dia tinggalkan Jarnell dengan Leon, suami dia tu, aka ayah tiri Jarnell, untuk berparti lagi sambil-sambil layan tetamu lah, tetamu yang masih lagi tersisa masa tu kan. Jadi masa Tanya tengah tidur masa tu, tiba-tiba je Leon ni datang dalam bilik. Lepas tu kejutkan Tanya ni. Katanya dia nak minta pinjam telefon kejap sebab dia nak pergi tolong kawan dia yang keretanya rosak. Dah tu dia cakap dia nak bawa Janelle sekali sebab nak suruh Janelle tolong tengokkan maps dekat telefon yang dia pinjam dengan isteri dia tadi. So kononnya dia tak pandai sangatlah nak tengok maps ni semua. Jadi dia nak kena bawa Janelle juga untuk tolong dia tunjukkan arah. Jadi pada masa tu sebenarnya dia nak pergi tolong kawan dia yang ada dekat Clarksville dekat dengan Carolina Selatan. Jadi Tanya tadi pun dia tak cakap banyak, dia hulurkan telefon. Dah si Leon dengan Janelle tadi pergi tolong kawan Leon tu dan dia pun sambung tidur. Sebenarnya pelik juga dekat sini. Kenapa si Leon tadi nak pergi pinjam telefon daripada Tanya? Dia tak ada telefon ke? Ataupun masa tu dia guna telefon 3310 ke apa? Padahal ini tahun 2017 tau. Jadi questionable kat situ kan. Okey, esoknya tu diorang berdua tak balik-balik tau. Si Tanya ni dia tunggu daripada pagi dia tunggu sampai ke malam pula satu hari tu diorang berdua ni tetap juga tak balik. Bila orang cuba untuk hubungi diorang berdua, dua-dua telefon tu pun tak ada line, tak masuk tau. So sekarang ni kedua-duanya lenyap macam tu je. Jadi masa ni lah Tanya, maknya si Jarnell ni, dia call pihak polis. Dia laporkan yang suami dan juga anak dia hilang. Katanya dia orang keluar pada malam semalam, lepas tu tak balik-balik sampai sekarang ni dan tak ada dengar khabar berita langsung. Jadi ini adalah cerita yang diberitahu oleh Tanya kepada pihak polis. How can I help you? Yes, ma'am. I was calling to report a missing person. Give me 1 second. I pray to God that they not, but it's not like them not to answer the phone. Your husband and your daughter are missing? Right. I've been calling and texting. They're not answering? Neither one. And that's not like neither one of them because they see me calling, they gonna answer. His cell phone don't have a map on it where
get directions or whatever. So he got my cell phone. Masa buat laporan polis tu, pihak polis dengar suara Tanya tadi sangat-sangat sedih tau. Jadi pihak polis masa tu pun diorang percaya yang Leon dan juga Jarnel ni hilang. Cuma jangkaan awal yang pihak polis buat masa tu adalah si Leon ni pergi culik si Jarnel. So bila dah laporan dibuat, pihak polis dan juga penduduk setempat sama-sama berganding bahu tau untuk tolong cari kat mana anak dan juga suami Tanya ni pergi. Jadi pada masa tu diorang tak dapat langsung hint ataupun tanda-tanda baru sama ada dua orang ni masih hidup ataupun tak, ataupun ke mana diorang pergi. Jadi dalam minggu yang sama diorang ni hilang, Tanya dia ada buat live dekat Facebook. Dia bagi tahu penonton dia yang dia ada kanser otak dan dia ada kanser paru-paru. Jadi pada masa tu ramai orang yang menonton memang simpati habis dekat dia. So dalam masa yang sama juga diorang kumpulkan dana untuk bagi reward kepada mana-mana pihak yang ada maklumat tentang dua orang ni. Katanya dalam masa 2 bulan je diorang dapat kumpul sebanyak $2,500. Okey, minggu pertama kehilangan diorang ni tak ada apa-apa berita langsung, tak ada hint baru langsung kan. Minggu kedua diorang hilang, dalam 11 hari kehilangan diorang ni, Tanya sekali lagi dia masuk berita dan dia cakap yang dia cuma risaukan ahli keluarga dia. Pada hujung bulan April 2017, pihak polis jumpa kereta milik Leon. Sebenarnya kereta ni adalah truk pickup yang dia naik pada malam kejadian tau. Dan diorang jumpa kereta ni tak jauh daripada rumah kediaman diorang. Dah jumpa kereta tadi, pihak polis pun panggil lah pihak forensik ni, cek-cek kat dalam tu, kok-kok lah ada bukti-bukti ataupun hint-hint apa je lah yang diorang boleh jumpa kan, yang boleh membantu kepada kes ni. Jadi pihak forensik pun cek lah kat dalam kereta tu sama ada berlaku pergelutan tak kat dalam kereta tu. Dan diorang cuba cari DNA ataupun kesan darah yang mungkin ada dekat dalam kereta. Tapi sayangnya diorang tak jumpa apa-apa tau. Jadi walaupun dah jumpa dah keretanya ada je tersadai dekat jalan tu, kes ni tetap juga buntu. Tak lama lepas tu, pihak polis ni pun semak rekod telefon milik Jarnel dan juga Leon. So daripada rekod telefon tu sebenarnya pihak polis ni mengesahkan yang diorang ni tak pergi pun ke daerah Clarkswell seperti mana yang Tanya tadi ceritakan. Yelah konon katanya kereta kawan Leon ni rosak kan. So diorang nak pergi ke Clarkswell tu untuk tolong kawannya Leon ni. Jadi daripada telefon record semua tu tak berlaku. Yang peliknya lagi, start daripada malam kejadian, padahal malam tu hari jadi dia tau, tapi dia boleh pergi tutup ataupun deaktif Facebook dia. Kawan-kawan Facebook dia pun macam pelik, kenapa Jarnel ni, kenapa dia pergi deaktif Facebook dia pada malam hari jadi dia? Sebab satu hal lagi, dia merupakan seorang pelajar yang popular dekat sekolah. Jadi semua kawan Facebook dia ni macam alert lah kan, sebab dia lah orang kenal, orang terkenal macam tu. Dan tiba-tiba je boleh tutup Facebook account tu tanpa sebab. Jadi sebut pasal Facebook, sebenarnya ada satu page ni tau, page Facebook lah kan. Dia punya nama page tu adalah Bring Our Missing Home. So tujuan dia orang create Facebook ni adalah untuk mencari orang-orang yang hilang. Katanya masa tu dia orang bantu cari Jarnel ni dengan print out 1000 flyers dan edarkan dekat seluruh Georgia. Kok-kok lah ada dekat ceruk-ceruk mana dekat daerah Jogja tu yang ternampak si Jarnel ni kan. Dah diorang edarkan semua flyers tadi, semua risalah tadi, tapi tetap juga tak ada berita. Cuma pihak polis ada terima satu maklumat daripada seseorang. Dan tahu apa? Individu ni bagi tahu polis yang dia ada ternampak seorang lelaki yang rupanya sebiji macam Leon. Cuma dia tak nampak pun ada kelibat Jarnel pada masa tu. So lepas dah terima maklumat tadi, pihak polis mula cari gali masa silamnya Leon Tripp. Dia nak kenal dulu siapa Leon Tripp ni. Jadi sebenarnya tak susah sangat pun nak cari siapa Leon Tripp, sebab kes jenayah dia yang sebelum-sebelum ni memang tersusun banyak gila weh. Jadi dalam rekod polis tu type je nama, terkeluar Leon Tripp. Masa ni lah pihak polis dapat tahu yang Leon dia pernah didakwa dengan penderaan yang kejam terhadap kanak-kanak. Dia pernah masuk penjara sebab serangan ganas, dan kes ni jadi masa dia baru je berpisah dengan ex-wife dia. Rupa-rupanya dia pergi pecah masuk rumah ex-wife dia dan dia pergi masuk bilik anak perempuan mereka. Jadi daripada situlah dia ditangkap. Dia ditangkap sebab ex-wife dia laporkan dia kepada polis sebab dia masuk ke dalam bilik anak perempuan dia, macam itulah. Dan
sebenarnya Tanya, mak kepada Jarnel, dia memang sedia maklum dengan apa yang pernah berlaku kepada Leon. Dia tahu yang Leon dah berapa kali dah keluar masuk penjara. Dia tahu Leon tu adalah seorang lelaki yang ganas, dan dia tahu segala-galanya tentang latar belakangnya si Leon ni. Cuma pelik juga kan, macam mana dia boleh terima Leon untuk masuk dalam family dia, padahal dia ada 2 orang anak perempuan tau. Takkanlah sebab cinta mati lagi kot. Mesti korang fikir macam tu kan? Ya, memang betul. Sebenarnya memang sebab cinta mati pun. Rupa-rupanya Tanya dan juga Leon, dia bersekolah di sekolah menengah yang sama. Tak pastilah sama ada diorang bercinta ataupun tak zaman sekolah tu, ataupun saling-saling berkenan, duk main usyam-usyam macam tu je. Mungkin lah kan, mungkin. Semua tu macam mungkin. Kenapa saya cakap mungkin? Sebab masa Leon ada dekat dalam penjara, yang katanya dia dipenjarakan sebab serangan ganas tentang anak dia tadi kan. Yep, masa tu tak tahulah macam mana si Tanya ni dengan si Leon, hubungan dia orang masa tu makin rapat tau. Katanya dia orang selalu balas-balas surat, selalu berhubung, selalu call. Macam romantik sangat. Yelah, orang tu dalam penjara kot, dan dia sangat-sangat mencintai orang ni sampaikan sanggup bercinta jarak jauh macam tu. Ya, dia orang bercinta masa si Leon ni ada kat dalam penjara. Dan lebih mengejutkan lagi, belum sempat pun si Leon ni keluar daripada penjara, mereka dah pun sah bergelar suami isteri. Leon ada kat dalam penjara, dia ada dekat luar, dan dia orang kahwin time tu. Tak lama lepas Leon keluar je daripada penjara, Leon terus tinggal dengan Tanya dan juga 2 orang anaknya dekat Georgia tadi. Okey, bila pihak polis dah tahu dah sejarah Leon tadi, mereka pasti sangat yang kehilangan Jarnel ni ada kaitan dengan Leon. Mungkin dia ada melakukan sesuatu kepada Jarnel. Jadi pada masa ni, pihak polis keluarkan warrant untuk kes penculikan, yang mana dia orang syak si Leon telah menculik Jarnel. Tapi bila pihak polis bagi kenyataan macam ini, si Tanya, mak kepada Jarnel ni, dia bangkang habis-habisan. Dia tak percaya si Leon ni buat apa yang pihak polis cakap, ataupun apa yang pihak polis dakwa tadi kan. Dia tak percaya semua tu. Dan dalam satu temu bual, bila ditanya, dia cakap macam ni tau. Really, he messed with all this prettiness and he's gonna run away with our daughter? Come on now, that's stupid. Jadi ayat ni konon katanya diorang tu dah hidup bahagia macam tu lah, sebagai satu keluarga kan. So takkanlah si Leon ni nak lari dengan anak perempuan dia. Dia cakap itu adalah stupid. Korang faham lah kan stupid tu maksudnya apa kan? Okey, pengasas Facebook yang tolong cari anak dia tu namanya Katie tau. Dalam proses pencarian tu, dia memang selalu sangat ada dengan Tanya. Dan dia cakap makin lama dia ada dengan Tanya ni, makin pelik pula dia tengok tingkah laku si Tanya tadi. Katanya Tanya, dia sangat-sangat protektif bila bercakap tentang Leon. Orang cakap je buruk sikit tentang Leon, dia akan backup. No, tak mungkin, Leon ni baik. Yelah, maksudnya dia akan backup habis-habisan lah suami dia tu kan. Sampaikan semua orang pada masa tu lebih tertumpu kepada Tanya tau. Sebab dia orang fikir memang ada something wrong dengan Tanya ni. Tanya ni macam tahu sesuatu je dan dia sorokkan sesuatu. Jadi dalam masa yang sama, sebenarnya ramai yang berpendapat mungkin Leon ni dia ada hubungan sulit dengan Jarnel. Dan pendapat orang ramai ni lah yang buatkan si Tanya tak puas hati. Yelah, dia bukan tak percaya je tau dengan rumor tu, tapi dia tak puas hati sebab kekasih hati dia dikatakan ada hubungan sulit dengan anak kandung dia sendiri. Jadi bila ramai dah orang yang beranggapan macam tu, ataupun terfikirlah macam tu kan, mungkin diorang ni ada hubungan sulit tak macam tu, so dia pun tanyalah dengan si Tanya ni kan. Sebab Tanya kan ada serumah dengan diorang. Mungkinlah Tanya ni pernah ternampak yang diorang tu macam bermesra ke, ataupun macam krik-krik sikit ke, tak nampak macam father and daughter macam tu. So bila orang tanyakan pendapat Tanya, tahu Tanya jawab apa? And all this craziness about they ran off to be together and stuff. No, it's no truth in none of that. That's her dad. That's his daughter. That's it. I'm his wife, not her. So all that craziness, it's no happening to that. Ya, dia boleh cakap macam tu tau. Itu ayah dia. Yang ni pula anaknya. Aku ni bini dia, bukannya dia macam tu. Jadi semua kegilaan ni tak pernah berlaku. Kalau betul lah orang yang terfikirkan anaknya, mestilah dia akan bela anaknya tau. Dia bukannya bela suami dia. Jadi sebenarnya kenyataan ni lah yang buatkan orang lebih syak wasangka dengan dia. Katanya kenyataan macam ni memang tak patut dikeluarkan daripada mulut seorang mak yang baru je kehilangan anaknya. Seolah-olah macam nak menegaskan yang aku adalah isteri dia, bukannya anak aku isteri dia. So macam ada bau-bau kecemburuan dah dekat situ. Jadi masa ni Tanya tadi dia mula marahkan pihak polis. Kenapa nak fokuskan dekat aku? Pergilah cari anak aku dengan suami aku tu ada kat mana macam tu kan. Dia macam merungut lah sebab banyak soalan yang mengarut yang dilontarkan pada dia. Dan seolah-olah macam pihak polis ni lebih tumpukan perhatian kepada dia, bukannya proses untuk mencari anak dan juga suami dia. Cuma
Tak lama lepas tu, pihak polis tahu dekat mana keberadaan Leon. Bingo. Akhirnya tahu juga dekat mana si Leon tu menyorok. Pada masa tu, ada seseorang yang menelefon pihak polis dan dia cakap yang dia tahu dekat mana keberadaan si Leon ni. Dia report Leon ada di U-Haul Depot di Atlanta. Sebenarnya, Leon pernah dikesan buat kali pertama dekat area Atlanta juga. Katanya pada 21 April, iaitu beberapa hari je lepas kehilangan diorang. Bila pihak polis selidik dan pihak polis dapat tahu sebenarnya si Leon ni pernah tinggal dekat Atlanta tu dengan kawan-kawan dia dekat sana. So memang dia ada kawan dekat sana. Malah, Sheriff Richmond dia percaya yang si Leon pernah beberapa kali ulang alik daripada Atlanta dan juga Georgia. Sempat dia nak ulang alik daripada dua tempat ni dalam masa orang semua kalut duk cari dia. Jadi dalam masa yang sama, memang pihak polis dapat banyak sangat hint yang mengatakan diorang pernah ternampak dengan si Leon. Dan diorang laporkan yang Leon ni sihat walafiat, tak ada cacat celanya, tak ada pun nampak macam cedera ke apa. Cuma banyak info yang pihak polis terima tu, diorang cakap yang diorang tak pernah ternampak kelibat Jarnell langsung. Okey, pada 1 Mei 2017 tadi, pihak polis keluarkan warrant yang mengatakan ada penculikan berlaku terhadap Jarnell. Jadi warrant ni untuk Leon lah kan. So, pada 23 Mei 2017, bila pihak polis dah tahu dah dekat mana si Leon ni menyorok, so dia pun get ready, jom kita serbu rumah tu kan. Bang, pihak polis pun pergi serbu rumah yang si Leon tu tinggal dan dalam masa yang sama, pihak polis terkejut sangat sebab dekat dalam rumah tu, Leon tadi bukan keseorangan, tapi dia berdua. Mesti korang fikir Jarnell kan? Tak, salah. Bukan Jarnell tapi isteri dia, iaitu Tanya. Ya, si Tanya pun ada tinggal dengan Leon pada masa serbuan tu. Bingo lah kan? Memang apa yang pihak polis syak masa tu, yang katanya Tanya ni ada kaitan dengan kehilangan anak dia, dah dekat-dekat dah nak mengena. Ada bau-bau dah sikit kan? Tibalah masa untuk pihak polis ni soal siasat kan, nak tahu juga kat mana Jarnell ni berada sekarang ni, ataupun apa yang dah jadi dengan Jarnell. Dalam masa yang sama, sebenarnya pihak polis ni dah tahu dah si Tanya ni memang tahu kat mana anak dia berada, ataupun sebenarnya dia tahu apa yang dah berlaku dengan anak dia. Bila pihak polis tanya dia, tahu dia cakap apa? Dia cakap, oh sebenarnya dia dihusir daripada rumah dia yang ada dekat Georgia tu. So sebab itulah dia orang buat keputusan untuk pindah ke Atlanta. Lepas tu, di masa dia driver dekat Atlanta ni, tengah bawa-bawa kereta dekat U-Haul, daerah U-Haul tu, tiba-tiba je dia nampak ada seorang lelaki yang tengah berjalan kaki dekat tepi jalan. Bila dia tengok betul-betul, macam kenal lelaki ni kan, ni lelaki aku ni. So start daripada situlah dia jumpa balik, dia terjumpa sebenarnya, dia cakap dia terjumpa dengan Leon. Dan daripada situ dia orang pun tinggal bersama. Baik balik. Sebenarnya tak bergaduh pun. Kalau betul lah ada orang yang percayakan cerita dia ni, mesti dia fikir, wow, kebetulan betul, memang jodoh tu panjang betul lah. Tapi pihak polis tak adalah macam nak terima je apa yang dia cakap kan. Pihak polis pada masa tu tak percaya langsung apa yang dia ceritakan. Rasanya budak tadika buat karangan pun mungkin lagi best kot ayatnya ataupun jalan ceritanya daripada dia punya cerita ni. Jadi tak lama lepas tu pihak polis mendakwa si Leon dengan penculikan dan Tanya pula didakwa dengan menghalang penahanan penjenayah. Jadi pada masa tu pihak polis percaya yang pada hari pertama si Tanya ni call 911 emergency, daripada hari tu dia dah start berlakon. Dia dah rancang awal-awal, dia dah mula dah drama dia dekat situ. Dan masa ni juga pihak polis mula sedar daripada awal lagi siasatan ni dimulakan, siasatan mereka selalu diarah kepada tempat yang salah. Sebab siasatan diorang ni macam based on keterangan yang Tanya buat kan. So daripada keterangan tu lah dia mulakan siasatan. Jadi kalau keterangan daripada Tanya ni dibuat-buat, memang salah lah dia orang punya jalan untuk menuju kejayaan tu kan. Logik. Dan pihak polis pun juga percaya yang Tanya dia sengaja je nak alihkan fokus pihak polis ni supaya bagi masa kepada Leon untuk melarikan diri. Cuma saya rasa macam tak berapa nak cerdik jugalah sebab melarikan diri dekat tempat yang dia pernah pergi sebelum ni. Yelah, dia kan pernah tinggal dengan kawan-kawan dia dekat Atlanta tu kan. Terlantar je dekat situ. Tiba-tiba. Bukan tu je, pihak polis juga percaya yang siasatan ni sengaja dipesongkan sebab nak bagi masa kepada Leon untuk menghapuskan mayat Jarnell. Bila kena tangkap tadi, pihak polis soal siasat Leon kan. Dan Leon cakap malam tu dia minta Jarnell untuk temankan dia pergi ke Atlanta, bukannya pergi ke Clark Hill. So salah tempat lah dekat situ. Tapi dia orang pergi tu macam separuh jalan je. Dah tu dia bagi duit dekat Jarnell dan minta untuk Jarnell balik ke rumah dia balik
pakai bas, naik kenderaan awam macam tu. Padahal masa tu pagi tau. Yelah, pagi lah, pukul 1, pukul 2 pagi macam tu kan. Dan dia cakap itulah kali terakhir dia nampak Jarnel. Dalam masa yang sama juga, dia menafikan yang dia ada menyakiti Jarnel. Tanya pun sama, dia menafikan yang dia ada terlibat dalam kehilangan anak perempuan dia. Dan tahu apa? Masa ni, pihak polis dapat tahu yang konon katanya Tanya tadi ada 2 jenis kanser tu kan. Ya, kanser yang itu sebenarnya dia tipu tau. Dia tak ada kanser langsung. Dia sihat walafiat, tapi itulah tak bersyukur nak juga kanser. Agaknya dia tak tahu kot yang kata-kata tu doa kan. Okey, pada bulan Mac 2018, dekat dengan setahun kehilangan Jarnel, pihak polis umumkan satu berita yang sangat mengejutkan pada masa tu. Jadi ceritanya ada satu individu ni, dia nak menyewa dekat sebuah rumah yang dah lama kosong lah. Cuma pada masa tu dia terperasan yang ada benda yang tak kena dengan laman rumah tu. Bila mereka pergi cek, diorang gali-gali ada satu tanah yang nampak macam pelik sikit kat situ. Dan diorang pasti yang itu adalah mayat seseorang. Jadi pada masa itulah dia laporkan kepada pihak polis. Pihak polis datang ke tempat kejadian dan bawa pasukan forensik semua, cek keadaan mangsa, cek siapa mangsa ni. Dan diorang dapat tahu yang itu adalah mayat Jarnel. Jadi mayat Jarnel ni sebenarnya dijumpai dekat satu tanah yang kosong di Richmond County, Georgia, dekat dengan rumah yang diorang tinggal dulu. Jadi pihak polis ni sahkan yang itu adalah mayat Jarnel berdasarkan rekod pergigian mangsa. Dan akhirnya Leon didakwa dengan pembunuhan tahap pertama, dan kalau didapati bersalah mungkin dia akan dihukum mati. Dan Tanya pula didakwa dengan pembunuhan tahap kedua. Pada tahun 2018, satu lagi bukti baru yang dibangkitkan dekat mahkamah yang bagi saya sangat mengejutkan. Rupa-rupanya Leon dan juga Tanya, pasangan suami isteri ni, dah 3 kali cari hitman ataupun pembunuh upahan untuk pergi bunuh anak dia, Jarnel. Yang pertama diorang cari pada bulan September 2015. Lepas tu diorang cari lagi sekali pada bulan Disember 2015. Dan last kali diorang cari dalam bulan Oktober 2016. So 3 kali dah dia pergi cari hitman tau. Maksudnya pada masa tu dah 2 tahun dah dia plan untuk bunuh anak kandung dia. Cuma katanya perbicaraan kes diorang ni masih lagi berjalan sekarang ni. Yelah, tambah-tambah pula sebab kita dah 2 tahun dah dilanda COVID tu kan. So macam ada delay jugalah dekat situ. Jadi masih lagi menjadi persoalan, lepas ni apa hukuman yang diorang akan terima. Saya harap diorang akan terima hukuman yang paling maksimum. Sebab itu darah daging diorang sendiri. Yelah, setidaknya Tanya tu ibu kandung kepada Jarnel. Tapi sanggup dia bunuh Jarnel ni semata-mata sebab cemburu. Macam krik-krik lah dekat situ kan. The end. So apa yang menjadi persoalan sampai sekarang ni, saya masih lagi terfikir-fikir tau. Apa motif sebenarnya Leon dan juga Tanya ni nak bunuh Jarnel? Kenapa diorang macam insist sangat nak bunuh anak perempuan diorang tu? Mesti ada something happen kan? Mesti ada sesuatu yang Jarnel ni tahu yang diorang tak nak orang lain tahu. Yelah, betul ke semata-mata sebab cemburu je? Kalau betul sebab cemburu, kenapa Tanya je yang tak plan untuk bunuh anak dia, tapi melibatkan suami dia sendiri? Maksudnya ada something happen, something yang diorang nak sorokkan yang Jarnel ni tahu dan diorang tak nak orang lain tahu, terutama sekali pihak polis lah kan. Saya rasa itu adalah explanation yang paling logik. Tak mungkin lah sebab cemburu je. Sayangnya lagi, Jarnel ada masa depan yang sangat cerah. Korang rasa apa yang berlaku sebenarnya? Ke ada daripada sumber-sumber yang lain? Mungkin korang ada pernah dengar kisah ni dekat tempat lain dan diorang ada bagi tahu kenapa mak dengan ayah dia bertindak untuk bunuh anak dia sendiri. Rasanya ada something happen ni. Ada sesuatu yang nak disorokkan ni. Betul lah ni. Ada ni. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan jomlah kita sama-sama tertanya-tanya kenapa mak dengan ayah dia sampai bertindak macam tu. Tak mungkinlah sebab cemburu je. Saya tak fikirlah sebab cemburu je. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.